رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Surah Ar-Rum ayat 21. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat daripada Allah. Hari ini, saat ini, Allah masih lagi memberikan kita dua nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Duduk di dalam keamanan, duduk di dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan pada saat ini mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mengalami musibah. Sama ada musibah itu datang pada diri mereka sendiri ataupun didatangkan kepada keluarganya. Dan kita faham apabila musibah itu kalau tak pun pada diri kita tetapi kepada keluarga kita, dia menarik satu nikmat, nikmat rasa tenang. Bayangkan ya perempuan, tuan-tuan, kalau anak kita sakit tapi kita kena hadir juga ke training, ke TM convention, hati kita bagaimana? Merawang-rawang di rumah. Betapa nikmatnya apabila kita tengok balik rumah, suami kita boleh baca surat khabar, duduk diam walaupun tak tolong kita masak. Kalau dia duduk terlantar ke hospital, hati kita tak tenang. Jadi kita tengok itu, Allah nikmatnya suami aku duduk sadar. Yang kopi satu yang mi goreng mamak satu pedas sikit. Tengok suami itu, Allah nikmatnya sihat, suami aku nampak depan mata. Suami-suami balik ke rumah, baru buka pintu, dah mulalah tu dia punya angel dia kan. Isteri nak buat ceramah kan. 3 ustazah dekat rumah. Suami pun tanya, "Mak macam mana? Masak apa?" Tapi isteri dah panjang dah tak sempat nak tanya apa-apa. Alhamdulillah, isteri masih lagi boleh bercakap. Cuba bayang kalau isteri kita duduk dekat hospital pakai bantuan pernafasan, kita kena pergi kerja juga, cari duit, tapi hati kita tenang tak? Tak tenang. Kerana ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah memberitahu kepada manusia, wa min ayati, ayat ni perempuan yang kita baca Al-Quran, kita sebut surah, kalau potongannya kita sebut ayat. Ayat ni maksudnya ialah tanda, alamat, tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya min, di situ min ayati litabai, maksudnya ada sebahagian tanda. Namun banyak lagi di luar sana tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Adanya langit dan bumi. Tanda kebesaran Allah. Langit tak payah pakai tiang. Langit tak perlu kepada apa-apa untuk berdiri. Boleh berdiri sendirinya dengan izin Allah. Bumi sangat hebat. Daripada dulu sampai sekarang, walaupun dulu dinosaur pernah duduk, tapi bumi ni macam tu juga, kuat juga macam tu. Adanya malam dan siang, puan-puan. Malam dan siang adalah tanda kehebatan Allah. Dan yang paling besar,
daripada tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan lelaki dan perempuan yang paling besar. Kerana apa? Ini suatu kehebatan yang Allah telah cipta di dalam dunia ini. Adanya dua sahaja jantina, lelaki dan perempuan. Yang unsa tu sedikit sangat, tapi yang menghunsakan sendiri diri dia, maksudnya lebih lembut lagi daripada perempuan, ataupun yang tomboy, lebih kasar lagi, lebih jantan lagi daripada lelaki, itu tak termasuk. Jantina dia tetap jantina. Kita tak terkelirulah dengan apa yang dikatakan oleh Barat. Ada tubuh lelaki yang terkurung dalam jasad wanita, ada tubuh wanita yang terkurung, roh wanita yang terkurung dalam jasad lelaki. Itu kita tak confuse lah. Kerana Allah menciptakan dua saja, lelaki dan perempuan, daripada tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Ini fokus pertama Allah. Allah mengatakan Allah ciptakan kepada kita, kepada mereka, kepada kamu, iaitu kaum lelaki. Maksudnya Allah ceritakan perempuan untuk lelaki, sebab Allah tahu di dalam diri lelaki dan perempuan ini dia ada kekurangan masing-masing, yang mana datangnya lelaki dan perempuan untuk menyatukan, untuk menguatkan ataupun mensyumulkan, menyempurnakan, melengkapi antara satu dengan yang lain. Fokus yang kedua, min anfusikum. Allah kata Allah ciptakan lelaki dan perempuan itu, ciptakan perempuan itu daripada diri kamu. Allah tak ciptakan perempuan itu bukan daripada lataif yang lain. Maksudnya Allah tak ciptakan perempuan itu daripada jin, ataupun Allah tak ciptakan perempuan itu daripada binatang. Allah tak ciptakan perempuan itu daripada malaikat, tak. Tapi Allah ciptakan perempuan itu min anfusikum. Kalau mengikut tafsirnya, dari sudut kejadian Hawa itu daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada diri Nabi Adam sendiri. Ataupun kalau mengikut tafsiran yang lain yang mengatakan tidak ada diambil pun sesuatu daripada Nabi Adam untuk dijadikan Hawa, maksudnya sama jenis, lelaki dan perempuan, dua-duanya al-bashar, dua-duanya manusia, dua-duanya al-hayawanun natiq, dua-duanya haiwan ni. Tuan-tuan perempuan jangan marah saya pula. Ustazah kata kita haiwan hari ni kan. Kalau orang Terengganu kata binatang lah, orang Kelantan kata lembut sikit lah, natem kan. Ustazah kata kita binatang pula. Bukan. Kita ni dalam golongan ataupun kita kata jenis ni jenis binatang lah. Maksudnya kita boleh bergerak. Binatang ni tanda dia apa? Tanda dia boleh yataharrak, boleh bergerak. Dan bezanya kita dengan binatang yang melata, ataupun binatang yang berkaki, ataupun binatang yang berjalan ikut perutnya, iaitu ular, apa bezanya? Mereka boleh bergerak, tetapi mereka tidak boleh berfikir. Maka kalau orang yang tak fikir, dia lebih kurang je lah macam monyet. Orang yang tak fikir lebih kurang je macam binatang-binatang lain yang duduk, yang makan, yang tidur hari-hari sama. Beza dia kita dengan mereka ialah haiwan natiq ni boleh berfikir, boleh menakul dan boleh mengeluarkan apa yang mereka telah fikirkan. Kerana kita sama, lelaki dan perempuan, walaupun kita kata dia macam satunya daripada planet Marikh, satu daripada planet Pluto, tetapi jenisnya ialah manusia. Min anfusikum. Siapa yang Allah ciptakan? Perempuan tadi untuk diri-diri lelaki. Tuan-tuan puan-puan, hebatnya ayat ini mengatakan bahawa Allah tahu kekurangan kepada lelaki ialah dengan perempuan. Nabi Adam alaihissalam duduk di dalam kampung kita yang asal, iaitu syurga. Apa yang tak ada puan-puan tuan-tuan dekat dalam syurga? Makanan ada, minuman ada, rumah Masya Allah kalah hotel permain. Hebat. Rumah kat dalam syurga kita tak dapat bayang lah. Rumah yang paling mahal, hotel paling mahal dalam dunia pun tak dapat nak tanding satu rumah dalam syurga. Maksudnya penuh syurga tu dengan segala nikmat. Tapi Nabi Adam rasa kurang lagi, rasa macam keseorangan, rasa macam something lost.
ni betul ke bahasa Inggeris saya ni kan? Tiba-tiba dalam tengah saya cakap bahasa Inggeris pula kan. Rasa macam ada something yang tak kena dekat dalam hidup, walaupun dah hidup dah dalam satu nikmat, dalam satu tempat yang penuh dengan nikmat. Maka Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah pasangan. Maka dalam ayat ini nak menentukan, nak bagi ibrah pada kita bahawa perempuan diciptakan sebab lelaki dia rasa kosong apabila tidak ada perempuan. Maksudnya perempuan ini diciptakan sebagai hajat kepada lelaki. Perempuan perlukan, lelaki perlukan perempuan. Tetapi kadang-kadang perempuan dia boleh hidup sendiri, betul tak? Berapa ramai ibu-ibu tunggal dan ibu-ibu tinggal. Bukan tunggul sajalah kan, tinggal dengan tunggal. Yang dekat luar sana, yang anak mungkin kecil-kecil lagi tapi boleh, kita kata boleh survive. Ini bukannya feminisme tapi lelaki dia kalau tidak ada perempuan, dia akan rasa kekurangan. Maka dia perlu kepada perempuan. Dan perempuan pula, dia duduk di samping lelaki untuk menunaikan tadi hajat lelaki. Dan perempuan ini meminta ataupun perlu ditunaikan haknya sebagai orang yang dituntut untuk diciptakan oleh Allah. Maka perempuan ada hak, orang lelaki perlu tunaikan kepada perempuan, dan perempuan diciptakan untuk memenuhi hajat lelaki. Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui bahawa kekurangan lelaki adalah pada apabila tidak ada perempuan ataupun apabila digoda oleh perempuan. Ini ada satu kisah yang kita semua tahu. Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan Zulaikha, kita tahu suatu peristiwa kejar mengejar itu berlaku. Tercetus sebenarnya perempuan di dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab ni Zulaikha ni pun dia membesar sama-sama. Tetapi Zulaikha ni dia orang tak jumpa kecuali bila dah besar. Maka Zulaikha ni seorang perempuan yang cantik juga. Yusuf memang tampan, sangat tampan, tapi Zulaikha juga tak kurangnya cantik. Maka terdetik sedikit dalam hati Nabi Yusuf, comel juga dia ni kan, comel juga. Tapi disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatasi segala-galanya. Litaskunu ilaiha. Kenapa Allah ciptakan lelaki dengan perempuan? Untuk menjadi tunjang dalam keluarga, untuk kita duduk dengan tenang. Sebab tadi kita pun dah rasa, kalau kita bayangkan musibah kena pada pasangan kita, hati kita mungkin tak boleh nak fokus pada kerja. Kalau musibah kena pada pasangan kita, kita jadi orang yang paling sibuk, berulang-alik ke hospital sebab kita sayang dia. Tapi hati kita tidak tenang. Maka Allah sebenarnya menjadikan lelaki dan perempuan tadi untuk kedua-duanya mendapat ketenangan. Litaskunu ilaiha. Lelaki tadi tengok perempuan tenang. Kenapa? Kerana Allah kata, yang kita selalu doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata para ulama mentafsirkan, hasanah yang dekat dunia tadi tu, kebaikan yang dekat dunia tadi tu, antaranya ialah apabila Allah ciptakan perempuan. Tapi dengan syarat di bracket perempuan yang saleh lah, perempuan yang salehah. Sebab bila kalau orang lelaki dapat tengok isteri yang salehah, sarrat, dia rasa Allah seronoknya. Tuan-tuan macam mana? Tengok bini, seronok lah. Seronok alhamdulillah semua. Maksudnya isteri-isteri ni semua isteri salehah kan. Suami-suami ni pun salehah. Puan-puan macam mana tengok suami seronok tak? Sangat. Dia pun seronok je. Seronok. Lain puji dia. Dia macam intonasi dia tu macam lain macam je kan. Seronok gegar macam tu kan. Seronok sebenarnya. Kalau suami kita tu, kita bayangkanlah tak apalah, biarlah muka dia tak handsome pun macam Aaron Aziz, kerepuk kan. Tapi itulah yang menyebabkan kita rasa kita boleh tenang dalam kerja. Betul tak perempuan? Perempuan tuan-tuan, cuba perempuan tanya, ramai mungkin orang lelaki yang dia berkahwin, tapi orang perempuan di DM tu utamanya, DM bangsa tu. Saya ada berkata-kata dululah, pernah 2 tahun 2013 macam tu. Saya berbincang dengan salah seorang orang TM, dia kata, kat TM ramai andar tu.
Betul? Allahu a'lam kan. Ramai, tapi bukan TM saja, sebenarnya ramai lagi yang luar-luar sana pun orang perempuan yang sampai umur yang kita rasa macam 35, 42, 48 masih lagi belum berkahwin. Perempuan juga tanya dia, bagaimana ketenangan dia? Dia memang mungkin boleh ada harta, mungkin dia boleh nak enjoy, tak payah minta izin siapa-siapa waktu nak keluar negara ke, nak pergi mana-mana ke, enjoy. Tapi dia ada tak ketenangan yang puan ada? Mungkin kat sini pun ada yang Allah uji sebegitu. Maka kita cuba tanya kat kawan kita tu, baru kita tahu, oh ya Allah, kadang-kadang mereka ini rasa kekosongan yang sangat. Sebab itu kita lihat poligami itu diciptakan kadang-kadang bukan kerana nafsu lelaki, tetapi untuk menyediakan perempuan tadi tu. Kadang-kadang dia bukan nak duit, dia bukan nak perlindungan dari sudut tempat ke, tapi dia nak suami. Dia nak rasa berlindung, nak rasa bersuami. Sebab tu dia sanggup untuk jadi isteri nombor 2, sanggup jadi isteri nombor 3, sanggup jadi isteri nombor 4. Inilah nikmat perkahwinan yang Allah berikan kepada kita. Hebat, masya-Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tadi dah dapat berapa fokus? Allah kata lakum, kepada kamu Allah ciptakan perempuan itu. Min anfusikum, Allah tak bagi daripada jenis lain, Allah bagi perempuan tadi daripada jenis manusia. Ini yang ketiga fokus dalam ayat ini. Wa ja'ala bainakum, bila kata ja'ala perempuan dalam ayat Quran, ja'ala ni seolah-olah Allah kata menjadikan ataupun aujada. Allah mencampakkan, mengadakan perasaan yang dinama mawaddah. Mawaddah ni dia rasa kasih sayang. Kasih sayang ni bagaimana? Dia duduknya, dia bukan kasih sayang pada emas belian. Kasih sayang bukan kepada okay, selalu message ke, selalu kita selalu holiday ke, tak. Kasih sayang tuan-tuan perempuan dia duduk dekat dalam hati. Rasa rindu bila jauh, kalau dekat rasa nak berromantis, kalau rasa ada masalah kita ingat pasangan kita dulu, tu mahabbah, itu mawaddah. Kalau tak ingat pasangan kita ingat orang lain dulu, itu maksudnya ada kekurangan kepada mawaddah antara kita dengan suami. Kasih sayang. Wa rahmah. Rahmah ni perempuan tuan-tuan ialah kasihan, mengasihani. Di sinilah ayat yang dikatakan apabila kita kadang-kadang mungkin tak ada mawaddah, tapi kemungkinan kita ada rahmah. Di sini ulama berdalilkan ayat ini bahawa ada perempuan yang terpaksa ataupun keadaan menyebabkan dia perlu keluar untuk bekerja dan kemudian membantu suami untuk menyempurnakan nafkah ataupun belanja dalam rumah. Dan apabila dia keluar, pastinya dia tak sama macam suri rumah yang duduk dekat rumah, boleh kemas rumah, boleh jaga anak, boleh layan suami TikTok. Tapi mungkin perempuan yang keluar bekerja, tapi berlaku kekurangan dari sudut layanan kepada suami. Perempuan kalau kita tengoklah, Masya Allah, ada seorang syekh, tapi tuan-tuan perempuan pun kenal lah, Ustaz ataupun kita panggil Tuan Guru Syekh Nuruddin Almarbu Banjari Al-Makki. Jadi Tuan Guru kita kata kalau di Universiti Azhar, kita kata di Universiti Azhar nombor 2. Sebab waktu cuti ke ataupun Ramadan dia akan datang ke Azhar, ke Mesir, kemudian akan buat kelas untuk anak-anak lain. Ada juga anak lain yang datang. Dia ni berkahwin dengan salah seorang daripada anak Tok Guru. Dan anak Tok Guru ni Masya Allah, dia memang betul-betul ikut apa yang disarankan sebagai seorang isteri. Dia letak suami ni, bila dia berkahwin dengan Tok Guru saja, dia tengok semua jubah-jubah syekh ni,
Tengok jubah Syekh mana yang apa kuning semua dia kelorok, lepas tu dia bagi apa warna bagi ujala lah, tukar semua. Bila Syekh nak balik, Syekh ni dia kahwin lebih pada seorang. Syekh nak balik rumah dia, dia akan hias bilik tu perempuan macam bilik pengantin, tukar cadar dengan letak renda, dengan memang baju Syekh kalau dia susun memang macam baju baru lah saya kata. Memang dia layan Syekh TikTok. Dan Syekh pun terkejut bila tak sangka dapat isteri anak ulama di Yaman. Ada pondoknya nama pondok apa? Tak ingat dia buat dia ulama di Kedah. Siapa nama? Ustaz Tuan Guru Ni'man. Anak dia. Maka Syekh pun terkejut cakap, sebenarnya inilah sebenarnya tugas seorang isteri. Orang pun macam terkejut. Yang kita ni layan suami kita macam sikit-sikit lah kan. Alah bang, biarlah bang kan. Sebulan dah tukar cadar tu kan. Tak apalah bang, saya kan penat kerja. Sebenarnya kalau ikutkan layanan seorang perempuan, dia tak perlu untuk memasak apa semua yang rutin biasa kita buat tu. Tetapi yang kena tip-top ialah kepada suami. Layanan untuk suami kena tip-top. Tapi kita faham, kalau kita bekerja, kekurangan tenaga kita dah pergi ke kerja, kurang untuk dapat kita melayan suami kita. Tak boleh nak tip-top. Di sinilah Allah letak ayat warahmah, kalimah warahmah. Ada belas kasihan daripada lelaki untuk perempuan, kerana perempuan sama-sama membantu. Dan ada juga belas kasihan daripada perempuan bila tengok suami cuba untuk memberi kepada rumah tangga, namun di sana mungkin terdapat sebarang ataupun sedikit kekurangan. Perempuan pula kita bertoleransi kepada suami. Rupanya Allah bagi dua-dua ni, Allah campakkan ke dalam diri, ke dalam hati kita. Kalau tak ada mawaddah, Allah akan bagi rahmah. Kalau tak ada rahmah, Allah akan bagi pula rasa kasih sayang. Dan ada orang yang bagus, yang dapat anugerah pada Allah, dapat dua-dua sekali. Mawaddah, romantik suami dan isteri ada, walaupun dah 30 tahun berkahwin. Dan kasihan, mengasihani pun ada toleransi di situ. Itu yang kita nak daripada satu perkahwinan. Takkan Allah tipu dengan ayat-ayat ni? Tidak. Dan akad yang paling hebat dalam dunia ni, akad yang paling bersih, aqdasul akad, akad yang paling suci. Kalau kita panggil masjid di Palestin tu Masjidil Aqsa, kan? Maksud Masjidil Aqdas, yang paling suci ialah akad perkahwinan. Sebab dalam akad perkahwinan ni dia akan melahirkan pahala yang sangat banyak. Suami dan isteri pegangan tangan saja gugur semua dosa-dosa. Bila kak sekali pegang tangan suami? Tak boleh tadi. Malam nak pegang kan? Siapa tak pegang? Yang pegang dia bukan pegang tercuit ke apa. Ni tercuit dan suami, apa ni batal sebenarnya saya kan? Padahal tercuit itu benda yang bagus kan? Pegang tangan suami, dia gugur dosa. Tengok muka suami isteri, itu semua pahala. Kita dengan suami kadang-kadang kita duduk satu rumah, jumpa lepas balik kerja, tapi jarang untuk kita cari pahala-pahala yang untuk suami dan isteri ni. Sekali sesuatu sebenarnya adalah pahala. Aqdasul aqd. Dengan perkahwinan tadi lahir pula zuriat. Lahir pula zuriat. Zuriat tadi menjadi saham kepada ibu dan ayah. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, tidaklah. Kemudian dalam rumah tangga ada infak. Suami bagi nafkah pada anak, isteri. Ini juga infak, iaitu pahala. Maka jangan main-main dengan perkahwinan. Perkahwinan satu ladang pahala, Masya Allah. Satu keajaiban daripada Allah. Bila Allah kata lelaki dengan perempuan boleh kahwin, dan dengan perkahwinan tu kita boleh tenang, dengan perkahwinan tu boleh timbulkan pahala, dengan perkahwinan tu menyebabkan kita tak nampak ada perempuan lain. Kita bila terasa teringin, kita pergi dekat isteri kita, hindarkan kita daripada maksiat dan dosa. Allah berharga ni, perkahwinan ni kena jaga semua. Dia terdiri daripada isteri, suami, ibu, ayah, nenek, datuk, anak dan cucu. Ini suatu nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kekuatan yang Allah bagi untuk diri kita bukan kerana kita duduk seorang,
Tetapi kerana Allah telah lengkapkan kita. Kekurangan orang perempuan ni, perempuan dia perempuan ni dia lebih kasihan, lebih kita kata apa, dalam bahasa Arabnya lebih atifah. Atifah ni dikasih sayang, kelembutan, kesian. Macam Piramli kata kan, kenapa abang Jamil kenapa? Kesian. Dia lebih pada kesian. Perempuan memang begitu. Dia ada lembut, hati dia terlalu lembut. Itu kelebihan. Dan apabila berlaku banyak sangat kesian, dia akan berlaku kekurangan. Kadang-kadang kesian pada anak, kita tak boleh nak marah anak. Tak apalah, biarlah, dia tak bangun subuh pun. Dia baru umur 20 tahun, nanti 50 tahun kita kecil kan dia bangun subuh. Kesian. Anak kita tak pakai tudung, anak kita pakai baju moden, tak, walaupun apa, fashion muslimah, tapi tak tutup aurat. Tak apalah, dia muda lagi, nanti lah tunggu dia pencen, nanti baru kita suruh dia tutup aurat. Tak usah sampai pencen kita anak kita. Kesian kepada perempuan ini kadang-kadang dia membawa kepada kekurangan. Maka datang orang lelaki. Orang lelaki datang untuk menampung kesian-kesian tadi tu. Nanti suami kita akan kata, sikit-sikit lah tu, sikit-sikit cukup lah tu, mancing anak. Itu cara Allah nak bagi supaya kesian tadi tidak kerana sampai membawa kepada kerusakan. Tapi kesian tadi diimbangkan oleh orang lelaki yang kurang kesiannya. Lelaki kurang kesian, dia mengimbangkan kesian bahagian hati wanita yang penuh dengan rasa kesian. Orang lelaki pula tuan-tuan, orang lelaki ni dia orangnya penuh dengan dia, kita kata qiyadah, kepemimpinan. Sebab Allah memang cipta orang lelaki ni, sebab tu ada sifat ego tadi tu pada orang lelaki. Sebab dia nak memerintah, dia nak memberi arahan, dia nak memimpin, dia kena ada sifat dengar cakap aku. Sifat ego tadi tu memang Allah bagi kepada mereka. Sebab kalau orang lelaki tak ada sifat pemimpin, dia akan jadi golongan yang paling teruk sekali, iaitu dayus. Yang ni golongan ni jauh tak bau syurga. Tapi Allah bagi golongan lelaki sifat untuk memimpin tadi kerana untuk kebaikan. Tapi kadang-kadang terlebih pimpin. Isteri tak boleh cakap langsung. Yang isteri, pendapat isteri semua duduk dekat bawah kasut dia. Jadi kat Malaysia kurang sikit lah perempuan. Orang lelaki Malaysia ni baik-baik. Saya tengok orang buku semua ahli syurga. Amin. Saya perempuan, tuan-tuan, mungkin akak yang telah sama dengan saya sebelum ni di Sarawak, okey tahu. Saya ni bersuamikan orang Arab. Suami saya handsome. Orang Arab. Jadi saya ikut cara orang Arab ni dia layan. Dan sebab itulah kita tahu Allah ciptakan dan turunkan Nabi Muhammad itu daripada kalangan orang Arab. Kerana sifat orang Arab ni, orang lelaki dia memang, perempuan ni punya cakap memang tak pakai lah. Kalau di Malaysia sebab kita dah banyak pendedahan dari sudut keilmuan, reality. Orang Arab memang dia tak pandang perempuan. Perempuan ni macam, isteri ni macam, orang kata macam sampah je lah macam tu. Tapi dia perlukan untuk kehidupan dia, dia faham. Tapi cuma dia takkan, dia letak isteri tu macam tak tahu apa-apa lah. Macam tu. Isteri macam tak tahu apa-apa. Tapi di dalam Islam mengatakan bahawa isteri tadi Allah ciptakan bukan sekadar untuk mendidik anak, tetapi untuk mengimbangkan kekurangan yang ada pada lelaki, iaitu sifat kepimpinan yang berlebihan. Jadi isteri dapat mengurangkan dan akhirnya insya-Allah dapat buat satu keputusan untuk keluarga. Apa-apa saja, sebab dalam keluarga ni banyak sesuatu yang akan melibatkan bukan sekadar individu dalam keluarga. Dan puan-puan, tuan-tuan lihat, apabila keluarga kita tidak didik atau bentuk keluarga tersebut menjadi keluarga yang efisien, akan menyebabkan rumah tangga tadi hancur dan kemudian masyarakat akan hancur. Berapa banyak masalah dekat luar sana yang berlaku dari sudut pengangguran, dari sudut dada, dari sudut video lucah, dari sudut rompakan, zina.
perdagangan manusia yang mana puncanya ialah daripada unit kecil dalam masyarakat ni, iaitu keluarga. Sebelum kita nak membentuk masyarakat ataupun negara yang majmuk, yang aman, baldatun tayyibatun, negara yang baik, negara yang hasanah, kita perlu betulkan dulu institusi setiap keluarga yang ada di dalam negara kita. Dan pada hari ini, tuan-tuan puan-puan mewakili, kalau saya kata 300 tuan-tuan dan puan-puan di sini, kalau yang tak ada suami isteri kat sini, maksudnya 300 keluarga. Allahu Akbar. Mari kita sama-sama kita menyedari bahawa keluarga ini bukan suatu yang entry. Dia suatu yang memberi efek kepada kemajuan negara. Suatu yang bagi efek apabila anak-anak tak dapat dipantau dengan baik. Apabila suami dengan isteri, suami curang, isteri curang pula dengan orang lain, maka keruntuhan keluarga tadi itu, maju mana pun negara tersebut akan runtuh kerana masalah akhlak tadi. Maka kita perlu menggembleng sama-sama tenaga kita kena wujudkan keluarga yang efisien, yang Islami. Keluarga yang efisien, yang Islami, perempuan, dia perlu kepada vitamin. Dia takkan wujud dengan kahwin, diorang Ahmad dengan Mina kahwin, lepas tu beranak, lepas tu kerja, tak nak pergi sekolah, dia takkan wujud begitu. Itu fitrah pada keluarga. Tetapi untuk menjadi Islami, tadi keluarga kita boleh bentuk, tetapi untuk mendidik, membentuk keluarga yang memenuhi ciri-ciri Islam, dia perlu kepada vitamin. Vitamin yang pertama ialah vitamin raw. Sebab suami saya orang Arab, saya tulis pakai bahasa huruf Arabi lah. Vitamin raw, iaitu rahmah dekat dalam rumah tangga kita. Suami dan isteri kena ada sifat rahmah yang sangat tinggi. Kerana rahmah ini sifat asalnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasihi hamba. Allah tak kira dia beriman ataupun tidak, Allah bagi nikmat sama. Allah bagi udara sama, Allah bagi pancaran matahari sama. Tak pula hari ni orang yang bukan Islam, kenapa gelap macam ni? Sebab apa? Allah tak bagi dekat dia cahaya matahari. Orang Islam dia terang kan? Sebab apa? Nampak cahaya matahari. Tak. Allah bagi cahaya matahari tu pada orang yang beriman dan orang yang kafir. Rahmah Allah. Allah sangat rahmah kepada manusia seluruhnya, hatta kepada binatang, pada semua makhluk yang ada di dalam muka bumi ini. Sifat Allah rahmah. Maka kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, kena ada rahmah ni, tak boleh sikit-sikit. Vitamin rahmah ni dia kena banyak, dia kena ada dalam diri tu sifat yang sangat lembut. Bukan kata lembik, lembik tu lain. Lembut, lembut ni maksudnya apa dia? Dia mudah untuk memaafkan. Dia mudah untuk rasa kasihan. Kalau kita tengok suami kita banyak buat kerja, mungkin kita boleh bantu dia. Kita tengok dia serabut sangat kat tempat kerja dia, balik mungkin dengan tanya, ambil berat, caring. Sudah boleh menyebabkan suami kita rasa, oh isteri aku caring juga. Jangan sampai orang lain yang caring dulu dekat suami kita. Kata saya, orang lain tengok kan, nampak macam serabut kan. Abang, ada masalah ke bang? Siapa? Waitress kat kedai. Orang dekat apa? Orang daripada Thailand kan? Kadang-kadang dia cakap sama kita, cair sama kita teringat-ingat. Abang. Orang Indo boleh main-main. Orang Indo jadi apa, pembantu kedai. Nak mas, nak apa mas? Panjang dia punya S dia tu kan. Diorang ni menunjukkan keperhatian kepada lelaki dan menyebabkan kadang-kadang orang lelaki tadi dia rasa macam, dia ni kalau layan aku baik sungguh. Sebenarnya dia nak isteri dia layan begitu. Cuma kadang-kadang isteri dia, bila kita faham dah lama berkahwin, dia kata, alah dah bosan lah buat bersama je kan. Dulu dah buat, sekarang nak buat lain sikit kan. Nak buat garang pula dengan suami kan. Tetapi itulah rahmah yang ada pada diri suami yang isteri perlu tengok. Perlu tengok suami kena alert dengan perasaan,
dengan keadaan emosi suami supaya dapat menaikkan keluarga tadi, bukan daripada keluarga saja tapi kepada keluarga yang Islami, yang efisien, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena membantu sama, salah kita kata saling membantu antara suami dan isteri. Yang kedua, vitamin yang paling penting yang perlu ada di dalam sebuah kekeluargaan ialah vitamin Ta. Vitamin Ta ialah untuk tasamuh. Tasamuh ini ialah bertoleransi. Allahu Akbar. Vitamin tasamuh ni, hati yang keras saya rasa tidak akan wujud rasa tasamuh. Lebih kurang. Toleransi ni lebih kurang. Karena saya rasa langgar je benda ni. Rasa lebih kurang, maksudnya boleh tak apalah, dia tak buat tu tak apa, hari ni biar abang pula masak. Ayang duduk je dekat depan baca surat khabar ya. Biar ayang baca surat khabar ni kan. Suami yang soleh. Maksudnya adalah sekali-sekala dia rasa macam pun susah juga nak masak ni kan. Maksudnya sekali-sekala tu dia rasa macam nak membantu. Tasamuh. Maksudnya saling bertoleransi. Kalau kita tengok biasanya mungkin isteri buat, tapi bila isteri tak boleh buat, kita membantu. Suami isteri pula bila tengok suami yang banyak sangat kerja dia, kena baiki pipe lah bocor ke, kena baiki apa-apa yang tak betul dekat rumah tu, maka kita bantu. Tak boleh bantu dari sudut tenaga, tak apalah bang, yang ni kita panggil pelamba je, biar pelamba yang betulkan. Caring seorang isteri kepada suami, tasamuh, lebih kurang lah. Maksudnya kalau kita tak lebih kurang, kalau kita nak aku nak hak ni, ini benda yang aku perlu buat, ini benda aku perlu dapat. Kalau kita fikir apa yang kita perlu dapat sahaja, maka kita ada satu sifat yang bernama ananiyah. Sifat ananiyah ini ialah sifat yang pentingkan diri. Siapa yang pentingkan diri, dia tidak akan boleh mendapat ketenangan. Siapa yang pentingkan diri, dia tak akan dapat kepuasan. Dia rasa macam tidak penting apa yang dia tak dapat, tapi dia tidak memberi. Orang yang dapat kebahagiaan ialah orang yang sentiasa memberikan apa orang lain akan dapat. Sentiasa memberi, memberi kepada suami, memberi kepada anak, memberi kepada masyarakat, dan disitulah datangnya rasa bahagia yang Allah bagikan campak ke dalam hati orang yang dermawan. Ketiga puan-puan, vitamin yang perlu ada ialah vitamin B, iaitu musyarakah. Musyarakah yang ini macam syarikat lah. Syarikat iaitu bersatu, bersekutu, bersama-sama. Yang penting kerjasama. Betul. Vitamin N yang ini musyarakah, kerjasama di antara suami dan isteri ialah kerjasama yang sangat dituntut dalam sisi keluargaan. Jangan seorang dia nak pergi ke kutub utara, seorang pergi kutub selatan. Hala tuju rumah tangga tersebut kena sama. Tak boleh hala tuju seorang ni, tak kisahlah apa nak jadi kat rumah aku, isteri saja yang fikir anak nak jadi apa, macam mana nak bagi anak baca Quran, macam mana nak betulkan solat anak, tak boleh. Ataupun suami saja, okey, anak cuti sekolah, yang nanti kita hantar anak ke camp tahfiz ya. Nanti cuti sekolah kejap lagi, kita tak nak anak kita buang masa, kita hantar anak kita ke Mesir untuk belajar bahasa Arab. Suami dia yang fikir, tapi isteri, boleh dah pasal ikut je. Dia tak boleh. Dia kena musyarakah, sama-sama. Hala tuju rumah tangga tu, kita sebenarnya yang nak jadikan keluarga kita ni macam mana? Kena ada hala tuju yang sama. Tak boleh hala tujunya ke hulu, ke hilir, maka akan jadilah rumah tangga yang hanya nampak rumah tetapi tangga dia dah tak ada. Tangga dia tak mana hala. Hanya nampak roh, anda nampak jasad rumah tersebut. Kau nama suami, aku nama isteri, tu nama anak, ni nama abang, ni nama adik. Tetapi roh rumah tangga bekerja sama-sama dalam rumah tangga, dalam menghadapi susah ke senang, tidak ada, maksudnya tidak ada roh. Bila namanya usrah atau namanya keluarga, dia kena sama-sama perempuan. Maksudnya kalau ada masalah dalam keluarga tersebut, kena sama-sama saling bantu tahu. Jangan dia hidup dengan diri dia sendiri. Perempuan ini sangat penting. Anak-anak kita hari ini, mereka tidak ada jiwa itu. Tidak ada jiwa, dia rasa dalam
keluarga ni kena sama-sama. Jadi anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, cuba cek balik ni. Cuba suruh dia luahkan. Suruh dia buat bebek muka kalau suka macam mana. Kadang-kadang muka dia macam tu je. Mereka terdidik kerana terlalu rapat dan akrab dengan gadget. Perempuan, anak-anak kita kalau dekat dalam Facebook dia, wah, sikit-sikit feeling wonderful. Padahal kat rumah muka dia macam ni je. Muka dia biasa je perempuan. Jadi, cuba jadi friend anak-anak kita. Feeling stress, balik kerja, balik kerja pula. Balik sekolah, tak siap homework, kena marah dengan cikgu. Dia tak cakap kat kita. Balik sekolah dia biasa je. Tapi dia luah dekat dalam Facebook. Dia tak ada kekuatan dari sudut emosi. Tu emosi tu dia tak boleh nak keluarkan. Ekspresi muka tu. Jadi kita rasa anak kita okey tak marah kita. Okey dia, tengok okey dia muka dia. Rupanya muka dia memang macam tu. Sebab gadget dah didik dia muka macam tu je. Sebab gadget tak pernah pula senyum kan. Muka dia macam tu je. Tapi dia boleh meluahkan kata-kata suka, tak suka ke dalam laman sosial. Cari rakan, cari kawan, tu dapat mamat mulut ni, bukan mulut, bibir tebal. Oh, mamat bibir tebal, perempuan yang main-main. Dia punya ayat power. Anak-anak dengan kita, padahal mamat tu tengok Allah mak kebal. Tak berupa pun, tapi anak dari kita, anak-anak Melayu kita ni, Allah comel, ayu. Boleh menangis, saya banyak kali dia menangis. Yang ni sebut tengah-tengah pujuk kan. Gaduh-gaduh, Pak Wan dengan Pak Wan. Tak tahu tak mana yang seronok. Tapi memang power dia dari sudut keperhatian membina ayat-ayat yang manis kepada anak-anak dari kita. Orang Hindu yang kita sedih kalau orang tu daripada mana tu, yang tempat yang bawa ke sana, sampai kat sana tak kenal, Lombok. Kat Lombok kasut selipar pun tak ada. Betapa susahnya hidup di sana. Tapi anak-anak dari kita terpedaya. Bukan salah media, bukan salah pendatang asing yang datang ke dalam negara kita, tetapi tidak ada kebersamaan dalam keluarga. Mak-mak tak tahu anak sedang masalah. Mak-mak tak tahu anak sedang gembira yang boleh dikongsi bersama perasaan. Maka tuan-tuan, puan-puan, hari ini kalau duduk kat kedai makan, handset semua kumpulkan, letak tengah. Ni tak mak ni scroll. Ayah ni dengan WhatsApp group. WhatsApp group. Share. Copy paste. Anak dengan game, Candy Crush, Angry Bird. Masing-masing dunia masing-masing. Tak ada kebersamaan. Musyarakah fil usra laisa mawjud. Kebersamaan dalam keluarga tadi, walaupun duduk makan sama-sama. Itu duduk di kedai makan, apa tak lagi duduk kat rumah. Duduk kat rumah, mak duduk kat dapur, ayah duduk kat depan, anak duduk kat bilik, depan komputer, depan handset. Tak ada kebersamaan. Ini ialah kunci utama supaya kita semua boleh buat kerja dengan tenang kat tempat kerja perempuan. Bila kita tahu perkembangan anak kita, kita tahu anak kita ni okey ke KO. Sebab kita takut kalau tahap dia KO, tahap yang sampai ICU UC ni, sampai ICU, Allah, masalah kita nak perbaiki balik dah susah. Sebabkan mungkin kita pun akan habis kerjaya kita kerana anak kita buat masalah. Kebersamaan. Vitamin yang keempat, tadi vitamin rahmah, vitamin yang kedua tasamuh, iaitu toleransi. Vitamin mim yang ketiga musyarakah. Vitamin yang keempat vitamin hadiah. Hasimpul hadiah. Dalam keluarga perlu ada hadiah. Tahabu. Bila kamu bagi hadiah, kamu akan rasa bertambah cinta tu, saling mencintai. Kita akan, orang yang hadiah ni hebat, kita bagi kat dia, kita pun tambah cinta. Yang dia tu of course lah, dia tambah cinta sebab dapat sesuatu kan, dapat benda daripada kita. Yang kita bagi pun kita akan bertambah cinta. Suami, ayah-ayah, kita bagi hadiah kepada anak-anak bukan kerana sesuatu,
Itu dah bukan hadiah, tu upah kan. Puasa baru dapat hadiah. Tu upah dia puasa tadi. Ni hadiah. Hadiah ni dibagi, dia tidak ada sebab. Dia tidak ada musabab. Dia bukan nak tunggu hari ibu. Dia bukan nak tunggu hari jadi. Kalau ada hari jadi, bagi hadiah, dia jadi hadiah mesti. Kalau hari ibu bawa hadiah, ni mak hadiah hari ibu. Tapi hadiah di dalam syariat, dalam fiqh, dia kata memberi itu tanpa ada sebab dan tanpa mengharapkan balasan. Suami kena bagi pada isteri walaupun sedikit. Saya sangat sombong tengok satu pasangan ni. Kalau isteri dia merajuk, suami dia akan ajak pergi isi minyak. Ya kan, kenapa kan? Rupanya dia nak beli sesuatu dekat dalam kedai minyak tadi tu, sebab kalau pergi ke tempat lain dah tahulah nak beli apa kan. Pergi ke kedai minyak, isi minyak, isteri dia merajuklah duduk macam tu. Rupanya suami dia keluar daripada kedai, katalah pemat-mat dekat dalam Petron ke apa tu, keluar bawa aiskrim. Sampai kita, Naya, wah, seronoknya kalau suami aku macam tu kan. Sweet sangat. Hadiah ini menyebabkan kita rasa tadi konon-konon nak marah tadi kan, jadi macam lembut tu lah. Tak apalah. Cair lagi kalau bagi emas kan. Bagi emas yang kalau yang 4,000 ke 6,000 mahal sangat pun. 4,000 6,000. Contoh sekarang emas dengan murah boleh beli kan. Pokok kan. Bagi hadiah dia automatik kita rasa ada rasa keterikatan hati tadi. Dan bayang kalau tiba-tiba balik kerja, anak kita penat balik sekolah, kita bagi hadiah kat dia. Walaupun benda yang simple, anak kita akan rasa, ish, mak aku sangat hargai aku. Dia rasa begitu. Bukan kerana sebab. Jangan bagi sebab, okey lepas anak tolong kita buat ni, nanti kalau buat ni mak bagi sesuatu. Yang tu dia ada sebab. Bila ada sebab ni dia takkan dapat dia punya tahabu jadi takkan dapat. Tapi dia bagi tanpa sebab saja rasa nak bagi. Untuk apa? Untuk menambahkan rasa kasih dan sayang di dalam keluarga. Keempat vitamin ini, tuan-tuan perempuan, kalau kita adunkan bersama bahan-bahan yang ada di dalam rumah, iaitu sudah ada suami, sudah ada isteri, sudah ada anak-anak, apabila dia sudah diadunkan bersama, kita dapat lahirkan keluarga yang efisien, keluarga yang harmoni, keluarga yang tidak ada masalah. Dan kemudian ditambah dengan kemahiran-kemahiran dalam membentuk keluarga bahagia, terutama